ganjaran pahala. Allah Akbar tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan, kalau kita belajar apa ikhlas tuan-tuan tak, kita niat saja. Buat tak buat pun bodoh. Amalan hati ini dibentuk melalui bibir. Sebut dengan bibir. Baik malam ni ya Allah, kalau lagi panjangkan umur aku ya Allah, rasanya nak bertaubat. Baru niat Allah Ta'ala bagi satu ganjaran pahala. Tiba-tiba duduk tengah-tengah jalan, dalam perjalanan nak balik ke rumah, langgar ada kereta tuan-tuan. Dalam keadaan niat nak bertaubat, dosa banyak tuan-tuan, dosa bertahun-tahun lamanya. Kalau kita melihat kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu riwayat yang lain mengatakan 70 hari Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang telah dijanjikan oleh Allah Taala sebagai orang yang maksum masuk dalam syurga Allah Taala 70 kali. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain beratus kali Nabi menangis bertaubat, astagfirullahalazim allazi la dengan lagu hijaz, dengan lagu bayat dan sebagainya diadunkan di tengah malam. Rintihan hati seorang yang berasa beriman di tuan-tuan. Allahu Akbar. Hebatnya kalau dalam keadaan 35 tahun tuan-tuan baru berasa sedar nak kembali kepada Islam, nak bertaubat. Sebab manusia ni asal daripada perkataan nasiah. Nasiah ni maksudnya lupa. Kadang-kadang berasa dah nak taubat, tapi bila balik dibisikkan di lubang telinga oleh sang syaitan, mak, engkau ni baru 35 tahun, relaxlah dulu, umur masih panjang, buatlah kemungkaran dulu. Syaitan tu bisik tuan-tuan jahat. Dia akan datang dan dia akan bisik di hati-hati orang yang baru-baru nak menerima Islam. Walaupun Islam dah lama namanya, tapi baru belajar kita hadis baru 3 hari. Syaitan itu terus ikut sampai ada tengah malam tuan-tuan. Sampai waktu tengah malam berniat nak bangun tengah malam. Sebab itu orang-orang dulu dia ada amalannya nak bangun tengah malam. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, innal ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Saya pun tak ingat baca saja, tersilap minta maaf. Tapi ayat surah Kahfi yang akhir, 3 ayat terakhir, niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan pada malam ini ya Allah kau bangkitkan aku untuk bangun tengah malam. Biarlah 30 tahun sekalipun, biarlah 40 tahun sekalipun. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala menunggu taubat orang-orang yang beriman. 1 hari 2 kali naik turun nak cari taubat, nak cari rintihan suara daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sungguh payah tuan-tuan, sebab manusia itu dibelenggu dengan kejahilan. Payahnya nak dengar menangis, tetapi kalau menangis putus cinta, masya-Allah. 3 hari 3 malam tuan-tuan. Zaman saya bercinta, bukan zaman saya, zaman sahabat, zaman sekolah dulu bercinta tuan-tuan. Seorang sahabat saya boleh mengarang surat 45 line. Lapik. Kalau diukurkan surat itu daripada hujung sana sampai hujung sana tuan-tuan, hebatnya orang bercinta ni. Kalau cinta dia itu tukar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa, kalau dijemput diundang oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu, Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengakhirkan nyawa kehidupannya, barang siapa yang mengakhirkan umurnya dengan kalimah la ilaha illallah, fadakhala jannah, masuk di dalam surga. Dengan sebab niat ikhlas. Buat dengan sebab tak ada niat tidak dikira pahala. Buatlah banyak mana sekali pun, tak ada niat langsung, saja-saja. Tak. Sebab itu syarat sah sembahyang mula-mula sekali kita niat. Boleh tak kita sembahyang zuhur niat sembahyang subuh? Tak boleh. Mesti kena niat dalam sembahyang tersebut atau tersebut. Contohnya sembahyang zuhur, sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat kerana Allah SWT. Disebut dengan kuat supaya telinga dia dengar. Bila telinga dia dengar, dia akan masuk dalam hati. Bila masuk dalam hati, dia menjadi suatu lingkaran. Itulah niat. Itu orang yang tak belajar, yang angkat takbir macam-macam biasa angkat. Wallahu a'lam, boleh ucap boleh nak angkat. Imam boleh nak angkat takbir. Dia seorang.
Sebab apa? Sebab jualan jahil. Baru terima Islam, mungkin umurnya 50 tahun. Baca Fatihah itu berbeza dengan Tok Imam. Tok Imam baca Fatihah bunyi lain, dia baca Tok Imam, dia baca Fatihah bunyi lain. Kan jahil. Tak? Jadinya pada hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Riyadhus Shalihin membahaskan bab ikhlas. Orang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala kadang dia masak untuk anak dia ikhlas. Dia masak seorang ibu niat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, berkat daripada hasil usaha ini, ya Allah aku niat ya Allah kau jadikan anak aku ini anak yang cemerlang anak tu tuan-tuan. Sebab doa seorang ibu tidak ada hijab. Tak terhijab doa seorang ibu. Doalah dia banyak-banyak menangis dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab satu hari malaikat dia turun beribu kali memanggil, nak dengar suara orang-orang yang bertaubat. Sekejap lagi kita akan masuk ke taubat. Terus jadinya bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan di dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi penerangan, nak buat jahat Tuhan tak bagi dosa. Baru nak buat tak bagi dosa lagi. Bila buat baru bagi dosa. Berbeza dengan orang niat nak buat sembahyang. Contohnya saya berniat, duit saya ini setiap bulan gaji saya 1% untuk sedekah. Niat tak buat lagi. Bila niat dapat satu darjah pahala. Buat boleh 10 ganjaran Allah SWT ini. Siapa tak Allah? Investment taruhan untuk akhirat. Tapi dengan syarat kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak boleh. Pengajaran daripada hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Setiap kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang akan mendapat balasan sama ada pahala ataupun dosa, bergantung kepada niat dia. Kalau dia berasa buat benda tu baik, maka dia boleh pahala. Kalau dia buat semata-mata nak mencuri, nak mengopak, maka boleh dosa. Niat tu tak? Okay. Niat buat jahat Tuhan tak catat lagi kesalahan. Tetapi niat buat baik Tuhan bagi dah ganjaran. Allah Akbar tuan-tuan. Yang kedua, sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Kahwin kerana Allah, bawa anak ke sekolah untuk dapat ilmu kerana Allah, boleh pahala. Bawa kenderaan yang kita beli hebat kerana Allah, boleh pahala. Pakai baju nak pergi sembahyang niat kerana Allah Ta'ala, boleh pahala. Beli kain kedai ihram nak buat sembahyang, boleh pahala niat. Berapa banyak tuan-tuan dihitungkan pahala kalau kita lihat. Kalau kita faham, hari-hari tak tahu berapa puluh jenis pahala berapa boleh. Dan dalam masa yang sama juga, dosa juga sama banyak dengan pahala yang kita buat. Tak, pakai baju, beli baju kerana nak ibadat kepada Allah SWT. Kalau pakai baju kerana nak tunjuk pada orang, tak boleh pahala. Pegang pen, nak tanda tangan agreement berkaitan, contohnya kita seorang lawyer berkaitan dengan yang halal, boleh pahala. Niat saja boleh pahala. Walaupun urusan itu tak kira urusan dunia tetapi berbentuk ibadat. Nak tolong orang Islam, saya nak lahirkan anak yang ramai untuk nak memberikan suatu kemenangan kepada Islam. Dah tahun ni target nak dapat 10 orang anak. Kenapa? Kerana anak yang pertama nak lahirkan dia seorang doktor, anak yang kedua nak lahirkan seorang peguam. Biar tak jadi sekalipun, tetapi Allah Ta'ala memberi suatu jalan untuk dicapai kepada cita-cita mereka. Allah Akbar, hebat berkaitan niat ni. Jadi perkara-perkara bersangkut paut dengan sifat ikhlas, niat dengan ikhlas boleh pahala berganda-ganda. Allah Akbar tuan-tuan. Kita tengok dalam suatu hadis yang lain. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabit ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sahratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjikum min hadhihi as-sahrati illa an tad'u Allah ta'ala bisalihi a'malikum. Qala rajulun minhum Allahumma kana li أبوان سيخان كبيران وكنت لا بكوا قبلهما أهلا ولا مالا فلا بي طلب الشجر يوما